Umar Al-Khattab dia kata, aku tak boleh terima dengan akal aku. Fa'ajabul li, pelik Nabi ni. Bila Nabi nak solat kepada Abdullah bin Ubay, aku datang, tahawal tu, aku datang duduk depan Nabi. A'ala aduwillah Abdullah bin Ubay al-qail yawma kada kada wa kada. Wahai Rasulullah, nak solat kepada Abdullah bin Ubay, orang yang buat onar, durjana, orang yang memfitnah, tuduh isteri kamu berzina. Falamma akthartu, kata Umar Al-Khattab, bila aku tambah-tambah, kata Nabi, akhir anni Umar, lalu Umar, lalu Nabi solat jenazah ni. Sangka baiknya Nabi, tuan-tuan sekalian. Ni kita bergaduh parti politik ya, tak mau solat jenazah dah. Sangka baik Nabi. Contohilah akhlak Nabi SAW. Sangka baik ni Nabi suruh kita husnuzan, bukannya kita pi ucap perkataan tu. Ini pembetulan lah kena buat. Tempat kita ni saya tak pasti di sini. Kalau di belah utara, lepas solat jenazah, tu imam akan tanya jemaah. Dua lah, satu. Pertamanya selalunya anak dia pertama bagi tahu jemaah semua yang meninggal dunia ni bapak saya. Jadi saya nak bagi tahu, sesiapa yang ada hutang dengan bapak saya, dia boleh jumpa saya, bayar pada saya anak kandung dia. Selalunya macam tu lah. Kemudian dia kata, kalau bapak saya ada hutang dengan dia, jangan jumpa saya ada abang, kakak saya, jumpa saya. Wajarnya anak. Yang kedua pintulah, lepas solat jenazah, dia akan tanya apa nak kata pada si mati. Semua kata baik. Bukan Nabi suruh yang ni. Nabi suruh cukup kita sangka baik, kita doakan kepada dia. Dan yang akhirnya, sumbangan terakhir, kalau melibatkan kematian, Nabi suruh kita solat jenazah. Lepas tu dia ajar kita solat jenazah 3. Pertama, solat jenazah macam kita solat. Sama ada bermula 3, 4, 5, 6, 7, 9 takbir. Semua diajak oleh Nabi. Yang keduanya, solat jenazah dia panggil ghaib. Bukan sembrono solat jenazah ghaib. Hanya satu kondisi, apabila berlaku kematian, tidak ada orang nak settlekan jenazah tu, masa tu kita solat ghaib. Macam Nabi buat kepada Najash. Kan bila dia meninggal dunia, dia sembunyikan keislaman dia, meninggal dunia di sana. Nabi kumpul para sahabat 3 saf, Nabi solat jenazah kepada dia. Solat ghaib. Bukan berlaku kematian di Johor, kita duduk di sini solat ghaib. Tak boleh hadir, doa sudah mencukupi. Dan yang ketiga yang tidak diamalkan, solat jenazah di atas kubur. Yang ni kita memerlukan kekuatan. Solat jenazah atas kubur dibuat dalam 2 kondisi. Tuan-tuan, anak tuan-tuan mengaji di UK, tuan-tuan meninggal dunia, dia lepas 3 hari baru ada flight. Tuan-tuan telah dikebumikan dan sebagainya. Bila dia sampai, dia boleh solat atas jenazah kubur tuan-tuan, selagi mana kubur tu masih basah dan merah. 2-3 hari lah. Kalau 2-3 tahun tak payahlah, 2-3 hari saja. Yang kedua, ada kematian di Johor. Kita dengar member kita yang mengaji dengan kita meninggal dunia di Johor. 5-6 biji kita bergegas ke Johor. Bila sampai di Johor, tengok-tengok jenazah dia telah 1 jam dikebumikan. Apa kita boleh buat? Allahu Akbar, kita solat di atas kubur dia. Cuma benda ni pelik, betul tak? Lepas solat, tengok-tengok Majlis Agama Islam Johor ada belakang. Orang report ni ayah PIN ke mana punya ajaran. Hari ni oleh kerana orang tak faham, kita buat benda betul jadi salah. Tu masalahnya. Sebab tu kita pun kadang-kadang tak berani buat. Macam hari Jumaat bila kita khutbah, beberapa kali bila kita baca ayat surah Sajadah, kita nak turun, kita sujud di bawah dan kita naik sambung khutbah. Tapi tak boleh buat. Umar Al-Khattab berkhutbah baca ayat terakhir surah An-Najmi, fasjudu lillahi wa'budu. Turun daripada mimbar, dia sujud di bawah. Dalam athar yang mauquf ini menceritakan kepada kita, semua jamaah sujud sekali. Kemudian dia naik atas mimbar, dia sambung balik khutbah. Kalau boleh faham, kita boleh buat. Saya khutbah tempat khutbah Jumaat, bila baca ayat sejadah, saya pun turun ke bawah, sujud di bawah. Tuan-tuan yang faham, tuan-tuan semua sujud sekali dengan saya. Selesai, saya naik atas mimbar. Tuan-tuan jangan naik atas mimbar, tuan-tuan duduk bawah. Kalau orang faham. Kalau orang tak faham, masalah ni mana punya khatib pula dah nampak tak? Masalah. Lebih teruk kalau Bilal tertidur, betul tak? Kita turun nak sujud di bawah, dia Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masalah. Lepas tu kita nak buat satu-satu benda, biarlah orang faham, insya-Allah.
kita buat. Tapi dalam masa yang sama kita tetap kena buat walaupun orang tak faham, selagi mana ia tidak menimbulkan fitnah. Ya, pakcik sila. Ni apa, bila khatib baca doa di atas mimbar, dia angkat tangan je. Dia baca doa. Siapa yang angkat tangan? Khatib. Angkat tangan ke, tak angkat tangan ke? Nampak tak? Pertama sekali bila kita nak kata boleh tak boleh, mesti kena ada nas daripada agama. Boleh buka dalam beberapa kisah diceritakan, antaranya Mirwan bin Bishr apabila dia melihat khatib berkhutbah dan sebagainya dalam angkat tangan, terus dia kata mudah-mudahan Allah memburukkan tangan kamu. Aku solat dengan Nabi, dengan sahabat, tidak ada seorang pun yang mengangkat tangan masa khatib berkhutbah. Khatib pun tidak pernah angkat tangan masa berkhutbah. Maksudnya perlu doa saja tanpa perlu mengangkat tangan. Tapi sekarang banyak lagi dalam. Memang kena, saya setiap kali khutbah saya bagi tahu benda ni. Sama ada kita sebagai khatib tak payah angkat tangan, makmum juga tidak perlu angkat tangan. Soalan, bolehkah kita pegang Quran masa solat, baca takut lupa? Ada. Okey, dalam fatwa yang disebut oleh Syekh Shalih Utsaimin, fatwa lajnah daimah, masalah buka Quran. Buka Quran hanya dibenarkan dalam solat sunat sahaja, untuk seseorang yang jadi imam dan bukan makmum. Sebab makmum kalau buka Quran dan sebagainya masyghul, dia disibukkan pegang Quran dan sebagainya. Dia boleh memegang Quran dalam solat sunat, kata Syekh Shalih Utsaimin, dengan syarat dia nak baca surah yang panjang. Kalau pendek tak payahlah malu kat orang, nampak tak? Maksudnya Quran tu dia siap-siap dah dia tanda. Quran kecil tu kan, Allahu Akbar. Lepas dia baca Fatihah, dia terus buka apa yang dia tanda, dia baca. Tanda siap-siap, jangan cari masa tu. Cari baca. Al-Kahfi pun tak lebih. Kalau sekali Alam Nasyur, lebih baik tak ada buka Quran. Pegang Quran. Boleh tak boleh? Boleh. Nanti bila dia nak rukuk, dia pegang Quran itu, bila dia nak bangun, sama ada dia nak sujud, dia letak Quran di bawah atau dia letak di poket dia. Bila bangun dia ambil, dia boleh buka semula. Ataupun lebih moden lagi hari ni, telefon. Boleh tak boleh telefon? Boleh. Kita apa dia? Siap kan, telefon pun ada Quran kan? Siap. Allahu Akbar. Baca. Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Android kan? Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an. Lepas tu tak nampak. Banyak lah macam tu. Boleh, kata Syekh Shalih Utsaimin, boleh memegang Quran dalam solat sunat, tidak solat fardu, dengan syarat anda solat bersendirian. Kalau anda solat berjamaah, tarawih dan sebagainya, anda sebagai makmum tak perlu memegang Quran. Pertama. Yang keduanya, apa ni? Apakah apa? Bahasa Inggeris ke ni? Saya bahasa Inggeris bukan tak pandai, tak faham je tu. Etiket Ustaz. Bukan etika. Etika. Tulislah etika, tulis etiket. Sebab apa main siapa jawab? Cara takut umpat, kalau kita gunakan sebagai pelajaran, orang umpat. Bila boleh umpat? Sebelum kesalahan untuk bagi pengajaran. Mengumpat apa dia ni? Apakah adab kita bila bicara takut jikalau kita nak gunakan sebagai pelajaran untuk hidup supaya tak lakukan kesalahan yang sama? Macam keling ni tulisan. Saya tak faham ni. Apa dia maksud dia? Cerita kesalahan orang lain tapi untuk pengajaran, tapi tak jadi mengumpat. Wallahualam, kita pun heran hari ni dengan ada gambar apa dia, tanah kubur dan sebagainya dan sebagainya. Ini benda-benda yang sangat tidak elok. Agama ajar kepada kita, aib orang tu kita kena sembunyikan. Hatta orang yang jelas melakukan kesalahan, Abdullah bin Ubay. Contoh paling baik, Abdullah bin Ubay yang Umar kata buat durjana, yang buat onar, tuduh isteri Nabi berzina. Akhir ni Umar lalu, jangan cerita benda-benda ni pada aku. Muhammad SAW. Ada contoh lebih baik daripada Muhammad? Tidak ada. Kita nak bagi kesalahan dan sebagainya, bukan masa dia. Cukup kita mendoakan kepada Allah agar Allah ampunkan dosa dia. Yang ketiga, apakah mazhab Ustaz?
Nanti saya dah jawab nanti last sekali insyaAllah. Soalan saya, biasanya selepas kematian orang ramai bagi sedekah duit kepada arwah. Duit itu family gunakan untuk buat tahlil dan lain-lain. Tapi ada orang bagi tahu pula duit itu dah jadi hak milik si mati. Jadi kena dibahagikan ikut faraid. Boleh ni? Baik, pertama sekali orang Melayu ni punya budaya bila berlaku kematian dia buh tabung. Jadi orang datang, orang buh dalam tabung dan sebagainya. Tabung duit ni jadi hak milik siapa? Jadi tabung ni jadi hak milik orang hidup. Sebab orang mati ni dah tak ada apa-apa. Tuan-tuan paling senang sangatlah tuan-tuan. Orang bubuh duit ni dalam tabung dah jadi orang Melayu. Sebab kita ni terikat dengan budaya. Mak saya meninggal dunia, saya tahu. Mak meninggal dunia, saya duduk di KL. Saya baru balik daripada Penang, datang KL. Telefon kata dia meninggal. Meninggal dunia pukul 4 pagi. Terus saya bergegas balik. Sampai di Penang pukul 10. Di petengah jalan dah bagi tahu dah, suruh ayah saya atau yang lain mandikan jenazah mak saya. Tak payah tunggu saya. Tak payah tunggu saya. Kita setakat bagi tahu itulah, kakak nak ceramah pula di zaman Nabi tak pernah berlaku dan sebagainya. Bila kita balik tak dimandikan lagi. Tengok, kita mengajak tapi praktikal bukan senang. Kita kata sebab apa tak mandi, nak tunggu anak las dah apalah semua anak lelaki. Kita kata saya takkan mandikan mak saya, suruh ayah saya mandikan. Clear. Lepas tu habis mak saya ni Mami Penang. Kita Mami Penang. Tengok hidung saya, nampak tak? Mami Penang. Jadi bila dah lepas mandi ni dengan bunga, dapat dengan air mawar apa semua, bila nak ke tanah perkuburan, saya pergi ambil bunga ni apa semua, saya pergi lempak masuk tong sampah. Ke bumi jenazah apa semua, lepas ke bumi clear, tak ada masalah apa. Oh, mana ustaz, mana bunga? Saya kata mana ada bunga? Dia kata apa ustaz, jangan kedekul lah, ini bunga tak ada mahal, bunga murah juga, taruh bunga atas kubur. Susah. Jadi bila orang bagi duit ni apa semua, ambil, pergi letak dalam tabung mana-mana, selesai. Tak usah pening kepala nak jadi dah buat satu kajian pula, duit ni jadi faraid ke, sagi berebut anak beranak pula, nak buat tahlil lagi tak berguna, nampak tak? Buatlah benda-benda yang sepatutnya. Sebab tu benda-benda macam ni tak perlu ada. Apa yang si mati nak? Dia tak mau duit. Kita memang nak senangkan ahli keluarga si mati. Apa kata anda bagi doa yang betul-betul tulus untuk dia? Itulah sumbangan agama suruh. Bukan masa tu sumbangan daripada bentuk material semata-mata. Wallahu'alam. Habis dah? Mazhab apa? Ini kena tanya Ustaz Yunus. Saya mazhab Syafi'i original. Bukan hot and spicy, nampak tak? Cuma idza sahah al-hadith bahawa mazhab itu saja. Wallahu'alam. Cukup dulu, insyaAllah kita berhenti dulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala tambah ilmu agama kepada kita. InsyaAllah ada masa lagi 2-3 tahun kalau saya free, saya boleh datang insyaAllah. Saya sekadar pemain simpanan saja di sini, saya spare je. InsyaAllah ada masa kita jumpa lagi. Minta maaf atas segala kekurangan yang berlaku. Cuma kalau nak dapatkan MP3 kuliah saya boleh dapat, ada 10 jam. Boleh dapat dengan ahli negara nanti. Boleh berurusan dengan dia selama 10 jam kuliah saya, Kitab Umdatul Ahkam. Wallahu'alam.